Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini saya ada muat naik video react di mana saya menolak pengkafiran Maulana Ehsan kepada sesiapa yang menolak sifat 20, bahkan kalau menolak hanya satu saja daripada sifat 20 tersebut. Telah saya jelaskan bagaimana jika seseorang itu menolak sifat 20, baik keseluruhannya ataupun satu daripadanya, tidak jatuh kafir. Maka seperti biasa ada saja pembela sifat 20 yang berkata saya ni tak berguru tentang sifat 20, saya ni tak faham tentang sifat 20. Maka ada seorang penonton yang forward kepada saya di mana ada seorang ustaz yang menjelaskan tentang sifat pertama daripada sifat 20 itu, yang ini sifat wujud bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam video react tu saya ada juga mengkritik sifat wujud yang ada dalam silibus sifat 20. Ayuh kita tonton bagaimana ustaz tersebut menjelaskan sifat wujud di sisi Asy'ariyah, sifat wujud dalam silibus sifat 20. Saya sendiri menonton video itu 3 kali sebelum saya membuat video react ini. Jadi ayuh para penonton sekalian, baik yang pro ataupun tidak kepada sifat 20, kita sama-sama belajar tentang sifat yang pertama, yang ini sifat wujud. Kata musannif, wal wujud. Wujud itu ialah apa dia takrif wujud. Sekarang ni pengarang rahimahullah nak mentakrifkan sifat wujud. Sifatun thubutiyah. Pertama, wujud ni sifat. Yang kedua, dia dijenis sifat thubutiyah. Sifat thubutiyah, sifat yang sabit. Sabit dengan maksud apa? Sifat yang bukan ada wujudnya sehingga dapat kita dapati pada ngepaca indera. Subut ni makna ada yang bukan dapat dilihat dan dicapai panca indera, ada yang betul faham dan reti. Tengok ni, sini keluar satu istilah, sifat subutiyah. Apa makna subutiyah? Subutiyah ini ialah status kewujudan yang tak sampai tahap ada sungguh. Subutiyah ni status wujudnya tidak sampai tahap yang ada sungguh. Maka sesuatu itu dipanggil subut. Kalau semata-mata subut lah, subut sebenarnya umum lagi. Kalau kita tengok dari segi pengklasifikasian dia, subut ni lagi umum. Sesuatu yang ada sungguh dan dapat dilihat, subut pun kita panggil, wujud pun kita panggil. Tetapi sesuatu yang tidak dapat dilihat tapi hanya kita faham, dia tidak ada pada alam wujud secara jelas, tetapi kita faham dan reti, kita panggil sifat subuti saja. Ya, sifat subutiyah. Jadi setiap yang wujud itu pasti sabit, tapi bukan yang semua yang subut itu mesti wujud. Jadi alaqahnya ialah umum, khusus. Umum khusus, mutlak. Ni kita kena perlu lukis ni. Hak mengaji dah mantik, yang mengaji dah akidah sebelum ni jelas sikit. Ni mungkin sahabat-sahabat kita daripada fakulti lain. Umum khusus mutlak, makna subut tu umum. Wujud itu dalam subut, maknanya benda yang memang ada pasti. Kita panggil dengan benda itu wujud dan benda itu sabit. Macam ni meja ni benda ada kan? Meja ni ada, masjid ni ada. Itu panggil yang wujud lagi sabit. Ada benda yang sabit saja tapi tak wujud. Sabit tu makna dia ada dan kita faham. Nampak? Dia ada dan kita faham. Kalau dalam bahasa belah kita ni, bahasa tanah Melayu kita ni, kalau Tok Guptam ni dia kata yang sungguh lagi ada. Dia bezakan. Ulama-ulama Melayu kita dia meneliti bahasa Arab dan dia memasangkan dengan istilah yang sesuai dengan bahasa Melayu. Jadi mereka bezakan. Benda subut ni dipanggil sungguh, benda yang wujud ni dipanggil ada. Jadi contoh kipas tu, kipas besar ni, kipas helikopter ni yang ada dekat atas ni, kipas ada ke tak? Ada. Sungguh tak? Sungguh lah kipas tu. Tak. Sekarang ni bila saya tanya, berpusing kipas tu, berpusing kipas tu ada tak? Berpusing kipas tu ada ke tak? Ada tak? Berpusing kipas itu ada ke tidak? Tak ada. Jawapannya dah tak ada.
Berpusing tu tak ada. Tapi sungguh tak? Berpusing kipas sungguh ke tak? Sungguh. Nampak beza. Berpusing kipas tu sungguh ke tak sungguh? Kalau sungguh menawak kalau sungguh tipu Dia pusing tak tu? Dia pusing tak? Pusing tak? Sungguh tak? Sungguh. Ada tak pusing tu? Tak ada. Jadi ada ni dia khusus merujuk pada benda yang mana betul-betul wujudnya itu tidak dapat ada pada kharij. Sebab apa? Sebab yang ada tu kipas dan bilah kipas saja. Kipas dan bilah kipas itu yang ada. Maka bergerak itu dia tak ada. Dia hanya sungguh, tetapi dia tidak ada. Namanya tentang pembahagian al-asya'. Di sisi ahli kalam, ambil snap lagi, share dalam link ke bawah. Okey. Jadi dua benda yang kita fokus hari ni pada masalah istilah. Subuk tu benda yang faham dan kita reti, tapi pada realiti dan luaran ni dia bukan benda yang ada sungguh sehingga dapat kita dapat rasa ke, dapat sentuh ke, tak ada. Macam saya contohkan tadi, gerak bagi kipas. Gerak kipas tu dia tak ada, tapi dia yang sungguh. Jadi benda yang sungguh ini kita panggil subut, benda yang sabit. Sabitun fi dhihni. Sabit dalam fikiran kita. Macam pen ni. Pen ini pen yang ada pen kan. Pen ini ada. Tiba-tiba saya lepor dia. Saya buang dia, lepor gitulah kan. Saya lepaskan dia, makna pen itu jatuh. Pen itu jatuh. Jadi pada kalimah atau ayat saya dua benda. Kita faham dua benda. Kita faham pen satu, kita faham jatuh. Betul tak? Pen itu jatuh. Jadi pada ayat pen itu jatuh, ada dua perkara yang kita kena faham. Satu, pen. Yang kedua, jatuh. Antara dua ni mana yang ada? Pen. Jatuh ada tak? Jatuh tak ada. Jatuh tak ada. Tapi sungguh tak jatuh? Sungguh. Nampak? Faham Jadi wujud ini, dia kata sifatun subutiyatun, sifat yang jenis subuti. Kata saya tulis 4 pula. Di sisi ahli kalam, ulama membahagikan syai' itu ada 4 perkara. Pertamanya benda maujud, benda yang ada sungguh, sehingga dapat kita lihat dan dapat dicapai oleh panca indera. Yang bawah sekali ma'dum. Ma'dum memang tak ada langsung, tak ada wujud langsung lah. Tak ada wujud langsung. Fil kharij pun tak ada. Lepas tu pada fi nafsil amri pun tak ada. Okey. Seterusnya, dia bukan maknanya apa nama ni, ma'dum tu tak boleh dikhayalkan, bukan. Nampak? Dia benda yang tidak ada wujud pada realiti, tak ada. Ada hakikat, tak ada. Kemudiannya, satu dinamakan amrun i'tibari. Amrun i'tibari macam tadilah, yang hanya kita faham pada akal kita. Berpusing, jatuh. Itu kaul mu'tamad 3. Maujud, ma'dum, amrun i'tibari 3. Sebahagian ulama menambah yang keempat, yang dipanggil sebagai hal. Hal ni duduknya di antara maujud dan ma'dum. Ini pengklasifikasian, pengkategorian je. Jadi ahli kalam kita, dia mengklasifikasikan segala benda yang ada ni kepada 4 klasifikasi ataupun 3 atau kaul mu'tamad. Jadi kalau kita tak payah pening ni bukan benda akidah ni. Ini benda yang perbincangan kalamiah. Tapi kita nak faham sebab kita guna istilahnya kan. Jadi kita nak faham lah. Sesat ke? Tak ada sesatnya. Awak mengkategorikan sesuatu. Awak kategorikan katok. Lagi benda. Katok lagi. Amfibia mana? Benda ni payah cari juga katok. Awak mengkategorikan harimau. Lagi singa. Lagi karnivor. Kita kategorikan sebagai binatang karnivor. Pengkategorian saja. Jadi tak ada isu lah mana belajar ni sesat. Kita nak mengkategorikan sesuatu. Sekarang ni nak melihat kepada alam. Nak melihat kepada alam, nak mengenal alam. Bila kita kenal alam, maka kita kenal Allah Ta'ala tidak sama dengan alam. Nampak? Okey. Jadi
Ini ulama ahli kalam dikategorikan perkara tu tak lari daripada tiga ni lah atau kaum mu'tamad, iaitu maujud, ma'dum, amrun i'tibari. Sebahagian ulama di sisi ahli sunnah seperti Imam Al-Haramain, guru Imam Al-Ghazali, dan juga Imam Abu Bakr Al-Baqillani, mereka menambah satu sifat yang keempat, hal dia, sifat hal. Jamak dia ahwal. Yang mana hal ni dia duduk tengah-tengah. Nak kata ada pun tak sampai macam ada sungguh, nak kata tak ada pun tak ada sampai macam tak ada sungguh. Dia duduk tengah-tengah antara ada dan tiada. Nampak? Namanya hal. Ini pandangan sebahagian ulama. Jadi hak mu'tamadnya tidak ada hal lah. La hala wa annal hala muhal. Hal ni tak ada dan hal ni benda hak mustahil. Dia ada tiga je, maujud, ma'dum dan amrun i'tibari. Tapi khilaf ni masih khilaf yang muktabar lah. Macam sebahagian ulama, antaranya Imam As-Sanusi kita dalam surah ini, dia berjalan atas mengiktibarkan ahwal dan membilang sifat tu 20. Sebab itu nanti akan dibilang juga sifat maknawiyah. Akan dibilangkan juga sifat maknawiyah. Okay? Jelas? Jadi wujud ini sifatun subutiyatun, sifat yang sabit. Faham situ, dia bukan sifat yang jenis ada. Baik, saya tanya semula. Bila kita kata pen ini ada, pen ini ada, apa yang tercerakin daripada ayat tersebut? Apa yang tergambar dalam fikiran? Dua perkara. Pertama, pen. Yang kedua, sifat ada. Betul tak? Pen ini ada, maka kita mensifatkan pen dengan ada. Jadi kena faham apa makna pen, apa makna ada. Kena faham apa makna pen, apa makna ada. Penting ni. Ini kalau golongan-golongan sosutaiyah, sofis ni, memang orang yang tak mahir ni memang kena tipu dia orang saja. Saya bawa duit, mana duit? Ada dah duit. Duit tu ada. Duit pun tak ada. Ada. Dia kata apa yang tak ada, awak kata ada. Saya kata ada. Saya kata ada. Jadi banyak benda yang kadang kalau kita tak faham dah asas dalam pemikiran ni, kita senang ditipu oleh golongan-golongan yang akliyah seperti mereka. Sebab itu penting ni, dia bukan benda payah pun. Benda nak faham di segi istilah je. Okey. Sekarang ni bila kita kata pen ini ada, maka ada dua perkara yang dalam pemikiran kita. Apa makna pen, apa makna ada. Pen ni makna zat ni lah, zat yang dengannya menulis. Lepas tu sifat ada. Okey. Ada tu ada tak? Ada tu ada tak? Kan dua benda dia kan? Pen dengan ada. Kan? Pen tu memang ada lah, sebab dia zat yang berjirim. Okey, ada tu ada tak? Takut lagi. Kenapa takut lagi tu? Sebab kita tak boleh nak pecahkan istilah tu, kita tak faham betul-betul tu. Kalau kata tak ada kan, pen ada. Saya bukan tanya pen, saya tanya ada. Faham? Ayat kita tadi, pen ini ada, pen dengan ada. Mafhum bagi pen, mafhum bagi ada. Okey. Hakikat pen ada tak? Hakikat bagi ada tak? Tak ada. Jadi ada itu tiada. Bunyi macam tanahku tak tanahku. Ada itu tiada. Ada itu tiada. Mana dia tidak ada sesuatu yang hakikat luarannya wujud. Dah yang ada zat yang bersifat dengan ada. Sebab itu kalau kita cari pen ini ada, kita jumpa saja, jumpa pen ke, tak jumpa ada. Ada mana ada? Tak ada. Kecuali dia tulis dia nama ADA. Itu lain lah tu. Itu perkataan dia. Faham ya? Jadi ada itu ialah sifat yang mana bila sesuatu zat itu ada, wujud, dapat kita rasa, dapat lihat dan seumpamanya, maka dia bersifat dengan wujud, dia bersifat dengan ada. Baik. Sifatun subutiyatun. Jadi wujud ni sifat subutiyah, sifat yang kita kata sungguh dan reti faham, tapi dia hakikatnya tak ada di luaran. Tidak ada di luaran. Yang ada zat Tuhan lah. La tusafu bil wujudi, tidak disifatkan ia sifat ini dengan wujud, wala bil adami, dan tidak disifatkan dengan adam. Wujud ni nak kata tak ada pun tak ada, dan nak kata tak ada pun tak boleh kata, nak kata ada pun tak boleh kata. Dia tidak bersifat dengan wujud, dia tidak bersifat dengan adam. Li'annaha, kerana sesungguhnya dia
Kerana sifat wujud ni lah min jumlatil ahwal, daripada himpunan perkara-perkara ahwal, hal. Jadi hal ni yang menengahi antara ada dan tiada. Nak kata ada pun tak boleh, nak kata tak ada pun tak boleh. Jadi wujud ini daripada sifat ahwal. Indal qaili biha, di sisi orang yang berpandangan dengannya, orang yang kata ada hal, maka wujud ini di sisi mereka, mereka klasifikasikan, kategorikan di bawah sifat hal. Di bawah sifat hal. Adakah itu mu'tamad? Tak, ini qaul dhaif. Ini qaul dhaif. Pandangan yang kuatnya ialah sifat wujud ini dia itu amrun, sama ada wujud nafsul mawjud seperti mana perkataan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, ataupun wujud ini amrun i'tibari. Sebab amrun i'tibari memang kedudukan di bawah, sebab tu saya susun gitu. Saya tak hal tengok amrun i'tibari memang tak ada, dia hanya reti. Hak kaul mu'tamadnya mengatakan bahawa benda-benda selain pada maujud dan ma'dum amrun i'tibari. Maka dalam situasi kita ni, dia itu dikira sebagai amrun i'tibari. Hak pengarang sebut ini, itu pandangan dhaif. Runway ahead, clear line up. Check. Left of center line to avoid the line. Check. Take off, please. It's for Malay. Hey, clear for takeoff. Check. Take off. Passing traffic line up, runway 14 right behind, request Victor 12. And flex 39. SRS runway. Auto thrust. Check. Thrust set. Good morning, Malaysian 4, Pulga 1 Bravo, passing 1000, cutting 6000. Malaysian 4, Lagi Lampur Radar, identify climb 10,000. Climb 10,000, Malaysian 4. 10,000 please, and flex 1. Malaysian 072. Flex 1, okay, 10,000 blue. 10,000 blue. Flex 1. That's 0. Speed check. That's 0. Baiklah, kita sudah pun mendengarnya, sudah pun menontonnya. Selalunya bila mainkan sesuatu video, saya blurkan video tu. Cuma kali ni saya tak blurkan sangat sebab ustaz dalam video tu ada menunjuk pen yang jatuh, ada juga menulis di whiteboard. Jadi saya tak blurkan sangat supaya semua penonton boleh nampak apa yang ditunjukkan oleh ustaz, ya. Link bagi video tersebut dalam kotak description. Baik, saya tak komen apa.
Saya tak ulas, saya tak react, saya tak kritik sebab ustaz itu dia hendak menjelaskan maksud wujud di sisi Asy'ariyah, maksud wujud dalam silibus 20. Maka bagi sesiapa yang nak berpegang kepada sifat 20, kepada silibus sifat 20, dipersilakan. Okey, tapi jangan terkejut. Kalau anda selama ni belajar sifat 20, tak belajar semua-semua tu. Okey? Sebab perkara inilah yang menyebabkan orang seperti saya dan ramai lain mengkritik ataupun menolak sifat 20. Okey? Sebab ia adalah satu perbincangan yang bersifat ilmu kalam. Perbincangan yang bersifat falsafah. Bahkan ustaz itu sendiri ada sebut tentang ilmu kalam. Tajuk video tu pun sendiri ada istilah di sisi ilmu kalam kan. Cuma nasihat saya lah. Nasihat saya sesama umat Islam kepada saudara-saudara seagama, semuslim yang berpegang kepada sifat 20, yang masih nak membela sifat 20, nasihat saya, sayangilah diri anda. Kasihanilah diri anda. Janganlah anda menzalimi diri anda dengan mempelajari silibus yang seperti kita dengar itu. Itu baru sebahagian, belum lagi semua daripadanya. Okey, itu pun baru sebahagian saja. Jadi, kasihanilah diri anda, sayangilah diri anda, janganlah menzalimi, janganlah menganiaya diri anda sehingga begitu sekali. Baik, menarik ya. Video itu kita dengar panjang-panjang hampir 15 minit. Di hujung tu ustaz tu mengatakan bahawa apa yang dia jelaskan selama itu, apa yang beliau bacakan daripada buku ataupun iPad di depannya, kemudian yang beliau jelaskan adalah qaul yang dhaif, adalah pandangan yang lemah. Lalu saya terfikir-fikir, kalau itu adalah pandangan yang lemah, kenapa kamu bertungkus lumus menjelaskannya? Kan? Ialah kita nak jelaskan perbezaan pandangan yang ada dalam mazhab Asy'ariyah tentang sifat wujud itu. Kalau ia pandangannya lemah, explain secara ringkas dahlah, yang pergi explain panjang lebar. Tetapi kemudian di akhirnya menjelaskan itu adalah qaul yang lemah. Apa guna pergi jelas pada awalnya dengan begitu detail dan panjang kan? Kemudiannya siapa yang kata dhaif? Siapa yang kata itu adalah qaul yang lemah kan? Okey, baik. Lalu kemudian ustaz menerangkan bahawa qaul yang muktamad, qaul yang kuat dalam hal ini ada dua pandangan. Dua pula. Kalau dah muktamad, yang kuat tu satulah. Jadi, tapi ada dua ya. Pertama, sifat wujud itu, ustaz tu sendiri kata, saya baca balik, wujud nafsun maujud. Okey, pandangan yang kedua, sifat wujud tu ialah amrun i'tibari. Okey, jadi qaul yang muktamad menurut ustaz itu ialah ada dua ya. Sebenarnya wujud itu ialah wujud nafsun maujud. Pandangan yang kedua, amrun i'tibari. Kalau dah muktamad pun ada dua pandangan. So, macam mana ni? Okey, macam mana ni kan? Jadi, para penyokong, para pembela sifat 20, anda fikir-fikirkanlah sendiri ya. Cumanya ya, saya terfikirlah, dan saya yakin ramai pun di kalangan para penonton terfikir, kalaulah kita ni seorang Muslim yang nak belajar tentang sifat-sifat Allah, nak belajar tentang sifat 20, agak-agaknya kalau kita belajar tu, kita semakin mengenal Allah ke semakin jauh daripada Allah? Semakin mentauhidkan Allah ke semakin tak tahulah nak sebut apa kan? Semakin yakin tentang Allah ke semakin ragu jadinya? Okey. Kemudian bagaimana pula dengan mereka yang belum Islam, yang non-Muslim, yang mungkin berminat nak tahu tentang Allah, yang baru nak memeluk Islam? Okay, pergi kelas pengajian sifat 20, ustaz mengajar seperti itu. Ajar, kemudian kau lemah. Okey, kan? So, bagaimana kalau non-Muslim yang baru, katakanlah, I just want to know the concept of God in Islam. Kan, dia baru nak tanya, orang tu explain macam tu kan. Ataupun yang dah memang nak masuk Islam, pergi kelas-kelas belajar tentang Islam kan. Ustaz pun mengajar sifat 20, macam tu pula kan. Dan bagaimana pula dengan mereka yang atheist? Bagaimana pula mereka yang agnostik? Atheist ni mereka yang menolak adanya Tuhan. Agnostik ni mereka yang ragu-ragu adanya Tuhan. Lalu kita nak cuba meyakinkan mereka adanya Tuhan. Kita nak meyakinkan mereka adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi dijelaskan dengan cara sebagaimana yang ustaz tu explain. Agaknya atheist tu
menjadi yakin adanya Tuhan ke, semakin dia yakin bahawa apa yang dia pegang selama ni iaitu etis adalah betul. Orang yang agnostik, ragu-ragu tentang Tuhan, adakah mereka semakin yakin tentang Allah Subhanahu Wa Taala ataupun semakin ragu-ragu? Jadi para penonton yang dirahmati Allah, saya memang tolak sifat 20 berdasarkan silibus pengajian Asy'ariyah ataupun seperti ustaz tu sendiri sebut dalam ilmu kalam. Dalam tajuk video tu pun ada sebut ilmu kalam kan. Jadi saya memang tolak. Okay, tak ada ragu-ragu. Kalau si Maulana Ihsan nak kata kafir, dipersilakan. Pengkafiran beliau tiada nilai bagi saya. Sebab yang saya tolak ialah seperti mana yang ustaz itu bincang. Kerana itu pun baru sifat yang pertama. Okay, baru sifat yang pertama, ya. Dan sekali lagi saya nyatakan, sebagaimana yang saya nyatakan dalam video sebelum ini, tak boleh mengkafirkan orang yang tolak sifat 20. Sebab yang dia tolak itu ialah sebagaimana yang kita dengar sendiri dalam perbincangan itu. Siapa nak terima, terima. Sebab kalau nak kata orang yang tolak sifat 20 tu ialah kafir, yang berpegang tu, maknanya maksud di sebaliknya yang berpegang pada sifat 20 barulah mukmin, barulah muslim. Bagaimana yang berpegang pun tidak, menolak pun tidak. Dia tak tahu benda tu. Kalau dengar pun tak faham. So dia ni apa? Muslim ke kafir ataupun di tengah-tengah. Kan? Jadi itu sajalah ulasan react. Tak ada kritik apa, tak ada react apa sangat pun. Saja saya nak share, saja saya nak kongsikan bagaimana, sebab orang kata saya ni kena berguru sifat 20. Okey, kalau ada guru yang mengajar macam kita dengar tadi tu, saya sebut jelas-jelas lah, no thank you, tak apalah, terima kasih sajalah, ya. Okey, baik, demikian sedikit saja ulasan saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.